Okey, kertas model SPM 1 buku nilam buku nilam ni adalah penulis dia tu penulis buku teks kita, buku teks fizik. Jadi 1 jam 15 minit dan kita tengok soalan yang Fani salah. Boleh tak dulu? Okay, kita tengoklah nombor 1, nombor 2. Okey, ada siapa-siapa nak tanya? Setakat untuk muka surat 1 ni, kalau tanya nak tanya bagi tahu 1, 2, 3. Kita nak pergi cepat. Kita nak tanya apa-apa tak? Faham nombor 1? Tak ada Okey, nombor 2. Graf hal laju masa bagi suatu gerakan kereta ni. Lepas tu dia tanya jumlah jarak. Jumlah jarak kalau graf hal laju masa, luas di bawah graf. Luas di bawah graf untuk dapat dia punya jumlah jarak. Dalam masa 5 saat je lah awak kira bentuk trapezium ni. Bentuk trapezium. Luas di bawah graf bentuk trapezium ni je sebab dia nak 5 saat. Betul, Fani? Okey, nombor 3, daya-daya dalam keseimbangan. Okey, maksudnya kalau ada perkataan hal laju seragam ni pecutan kosong, maksudnya daya paduan dia sifar. Bila daya paduan sifar, daya-daya dia seragam. Daya-daya dia dalam keadaan keseimbangan. Okey, keyword dia. Nombor 4, dia nak tanya apa-apa nombor 4? Saya assume awak buat. Kalau awak tak buat, awak takkan faham apa benda ni. Okey, nombor 4 okey? Tak ada masalah. Nombor 5. Nombor 4. Nak tanya apa-apa tak nombor 4? Untuk pelanggaran kenyal, semua sama. Momentum sebelum pelanggaran sama dengan momentum selepas. Ini salah. Nombor 1 salah sebab pelanggaran momentum, prinsip keabadian momentum, jumlah momentum sebelum mesti sama dengan jumlah momentum selepas. Ni nombor 2 ni betul. Jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Itu yang pertama. Tenaga kinetik pun sama. Okay, jumlah tenaga kinetik sebelum sama dengan jumlah tenaga kinetik selepas. Tapi untuk pelanggaran kenyal, kalau tak kenyal, yang ini dia sama, jumlah momentum sama, tapi jumlah tenaga kinetik dia tak sama. Sebab tak kenyal, sebelum tu dia bergerak asing, selepas tu dia punya jisim dia bergabung. Bila jisim dia bergabung, jisim bertambah. Bila jisim berat bertambah, jadi dia hal laju dia akan slow down. So tenaga hal laju ialah akan mempengaruhi tenaga kinetik. Ni formula tenaga kinetik. Bila hal laju dia berkurang, tenaga kinetik keseluruhan pun berkurang. Sebab tu tenaga kinetik untuk pelanggaran tak kenyal ni dia melekat. Selepas pelanggaran tu dia melekat. Tenaga kinetik dia tak sama. Tapi kalau pelanggaran kenyal maksudnya selepas pelanggaran dia berpisah. Kenyal dia bounce, dia kenyal lah. Kenyal dia berpisah jadi tenaga kinetik sendiri-sendiri. Hal laju dia sendiri-sendiri. So bila hal laju sendiri-sendiri, tenaga kinetik dia sama sebelum dan selepas. Faham tak? Faham tak maksud cikgu ni? Faham. Kalau tak faham tanya. Nombor 5. Salah. Okey, kenapa Fani salah ni? Rajah 3 menunjukkan sebuah kereta berjisim 800 kg. So awak labelkan dengan M. Bergerak dengan pecutan. Okey, simbol pecutan ialah A. Okey, daya geseran ke belakang ni 900 Newton. Daya geseran ke belakang. Okey, berapakah daya yang dikenakan oleh enjin? So dia nak daya daya yang dikenakan oleh enjin. Dulu pernah buat soalan macam ni.
Daya ke depan. Daya yang dikenakan oleh enjin. Okay, jadi tak ada tempat kosong nak kena. Penting. Okay, awak kena guna formula ni. F sama dengan MA. F ini adalah daya yang membolehkan sesuatu objek yang jisim M tu bergerak dengan suatu kejutan. So kita cari dia punya daya bersih dulu lah. F ni adalah daya bersih. Daya menyebabkan dia boleh bergerak tu. Okay. Saya nak minta Nazmi tolong carikan berapa nilai daya bersih kereta ni. Macam mana Nazmi nak cari? Yang pertama. Nazmi ada tak? Ada cikgu. Yang pertama buat apa? Untuk cari daya bersih yang pertama cari apa? Guna formula ni. Yang pertama cari apa? Jisim Jisim. Berapa nilai jisim kereta ni? 800 kg. 800 kg dah unit SI. Okay. And then darat dengan? Pecutan dia Kejutan berapa? 2 meter. 2 ms negatif 2 meter second negatif 2. Okay, so dapat berapa Newton? 1600. Okay, 1600 Newton. 1600 Newton ni adalah daya bersih. Daya yang menyebabkan kereta ni boleh bergerak ke depan dengan pecutan 2. Okay, tapi soalan suruh cari daya ke atas enjin kereta. Daya tujah FT. Okay, ni daya bersih F. Ni FT, daya tujah. Daya tujah tolak dengan daya geseran 900. Barulah awak dapat daya bersih ni. So daya tujah, daya ke depan, daya ke atas enjin, tolak dengan friction force. Baru dapat F. So formula yang berkaitan dengan daya bersih tu, daya tujah tolak dengan friction force. Faham tak yang saya buat formula ni? Ini daya bersih. Daya bersih ni setelah awak tolak semua daya yang pada satu satah yang sama. Faham tak? Faham Faham cikgu. ke tak? Okey. Sekarang saya minta Vino. Ada tak Vino? Vino ada? Vino ada tak? Ada. Kenapa tak guna mic Vino? Boleh tak main tempat lain kat bawah? Okey, Harid. Okey Harid, tolong kira. Tolong kira FT. Okey, tolong kira daya tujah ke depan. Dapat berapa? F berapa F tadi? Kita kira F berapa? 900. Tak, kita kira F tadi berapa? Ayat. 900. F. F kita kira berapa tadi F? Main kat bawah tak? Main kat bawah sekarang? Turun. Jangan bising kat sana. Berapa nilai daya paduan dia? 1600. 1600. Okey, 1600 Newton. Okey, lepas tu tambah daya geseran. Daya geseran berapa? 900. Okey, so berapa nilai daya tujah tu FT? 2500. 2500. Okey? Faham tak? Faham. Dia mesti, daya tujah ni mesti lagi besar daripada nilai daya paduan. Sebab logiknya, bila ada satu objek, ada daya ke depan, lepas tu ada daya ke belakang, objek ni hanya boleh bergerak apabila
daya ke depan ni tolak ke belakang. Kalau ke depan ni besar, tolak yang belakang ni kecil, jadi berapalah nilai kat sini kan yang boleh menyebabkan dia bergerak tu. So, logik je benda ni. Okey, Pani faham tak? Pani kenapa salah? Tak faham yang apa? Tak, cikgu, apa yang saya buat adalah saya samakan daya geseran dengan daya paduan. Saya tersalah konsep, so saya tolak. Sekarang awak dah faham konsep dah. Faham. Daya paduan ni mesti hasil daya paduan adalah perjumlahan secara vektor. Perjumlahan maksudnya kita tambah. Okay, saya tulis kat sini. Ramai yang tak faham-faham lagi daya paduan ni. Okay, ni daya paduan kalau ada satu, F1. Lepas tu F2. Lepas tu ada F3. Ada F4. F4 Okey, 4. Jadi, daya paduan ialah perjumlahan hasil tambah semua daya-daya yang terlibat pada satu satah yang sama. Okey, kalau satah X je lah. So, kita tambah secara vektor. Maksudnya arah dia positif negatif tu terlibat. F1 tambah F3. Arah yang sama tambah. Lepas tu tambah, okey, tolak. Ke kiri ada F2, negatif F2. Tolak F4. Nampak tak? Sebab arah dia F4 dengan F2 ni arah ke belakang. So tolak negatif ni arah ke arah yang bertentangan. Tapi still hasil tambah. Daya paduan tu adalah hasil tambah. Faham tak? Faham ke tak faham? Faham cikgu. Okey. Okey, seterusnya sebab tu jawapan dia D 2500. Nilai daya thrust force tu dia lagi besar. Daya tujuh ke depan ke atas enjin tu dia lagi besar dan dapat mengatasi daya geseran menyebabkan daya bersih. Daya bersih yang terhasil adalah sebanyak 1600 tadi tu lah bila kita dah harap tu kan. Okay, nombor 6. Nombor 6 betul. Nombor 6 ni ada siapa nak tanya tak? Ni hukum Kepler ketiga. Okey, dia bagi dia punya tempoh 8 jam untuk P, untuk Q 1 jam. Lepas tu dia nak jejari. Nisbah jejari objek P terhadap objek Q. So guna formula, kalau tengok kat sini Pani kata T kuasa 2, tempoh kuasa 2 berkadar terus dengan jejari kuasa 3. Jadi Pani buat kat sini R1 tu R1 tu P 1 tu untuk P. Jadi R1 kuasa 3 bahagi R2 kuasa 3. R2 tu untuk Q. Sama dengan sebab dia berkadar terus. Jadi dia samalah, sama dengan T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2. Okey, sampai yang ini faham tak? Boleh faham tak sampai yang ini? Awak buat yang ni faham tak? Raza, faham tak? Tak faham tanya. Faham. Yang lain? Yang lain tu faham tak? Faham. Okey, lepas tu Pani buat apa ni? Pani tulislah P T1 tu nilai dia 8. R1 tu nilai dia 4. Okey, sorry. T1 nilai dia 8. Q, T2 nilai dia 1 jam berdasarkan yang ini ni. Berdasarkan dekat sini ni tadi. So, lepas tu R1 macam mana boleh dapat R1 sama dengan 4? Sebab macam mana Pani boleh dapat R1 sama dengan 4? Cikgu? Macam mana boleh dapat R1 sama dengan 4? R1 kuasa 3 sama dengan 64? Yang sini cikgu, yang R kuasa 3. R1 kuasa 3
per R2 kuasa 3 sama dengan saya ganti yang nilai tempoh dia. 8 kuasa 2 8 per kan? 1 kuasa 2. Awak gantikan jadi 8 kuasa 2, 64. Oh, sebab dia sama. Ya betul. Gantikan daripada formula ni masukkanlah T1 tu sama dengan 8. Lepas tu T2 sama dengan 1. Kemudian kuasakan 2. 8 kuasa 2, 64. So, dapatlah R1 kuasa 3, 64. R1 sama dengan 4. Okey, betul. Ganti masuk saja. Sebab kita dah samakan ke atas ni. Okey, boleh faham tak Vino? Vino faham tak Vino? Nak buat ni. Vino? Faham ke tak? Ada ke tak ada? Cikgu keras lah. Cikgu rasa hari ni je cikgu nak buat kelas. Lepas tu cikgu tak nak buat kelas ke bila-bila dah. Angkat lah korang nak dapat berapa pun kan. Sedih. Saya nak nangis. Allah, cakap macam mana. Okey, rajam 4 menunjukkan sebuah kotak berjisim 60 kg. Yang ni faham? Ni ada siapa nak tanya nombor 7? Ke tak buat lagi? Nombor 8. Nombor 9. Okey, Pani soalan nombor 9. Pani? Oh, Pani. Hello? Pani ada? Okey, berapakah magnitud pecutan graviti pada permukaan bumi jika jejari bumi dikurangkan sebanyak 20%? Okey, jejari bumi dikurangkan sebanyak 20%, dia nak berapa pecutan graviti? Okey. Yang ni Pani guna formula yang mana Pani? Ke tak tahu buat yang ni? Siapa yang salah? Yang betul nombor 9? Cikgu, saya sebenarnya salah tapi sekarang dah tahu dah macam mana buat. Okey, macam mana Madi? Saya guna rumus yang pecutan graviti. G sama dengan G besar darab M besar bahagi 8. Nombor 8. Ya, kalau pecutan graviti, so kita guna formula nombor 8 G tu kan? Okey. So, kat sini tengok data apa yang dia bagi. G sama dengan G besar darab M besar bahagi R kuasa 2. Okey, bagi R kuasa 2. Okey, so jika jejari bumi dikurangkan sebanyak 20%. So ni dia bagi R besar. Lepas tu selepas 20% jadi berapa R dia? Madi? Cikgu nak tahu nilai dia ke? Berapa nilai R dia sekarang? Kan dah kita kena kecilkan dulu jejari bumi ni kan. Barulah kita dapatkan G yang baru kan. So berapa nilai R yang baru? Sekejap cikgu, saya tengah kira ni. Ni betul ke Pani kira ni? 1.274 darab 10 kuasa 6 ni. Saya dapat lepas tolak 20% tu 5096000. Ya, sebab bukannya 20% daripada jejari yang baru tu Pani. Bukan 20% daripada R ni. 6.37 ni kau kena tolak dengan 1.274 ni. Pani faham tak Pani? R yang baru kita katakan R prime. R prime ambil R yang 6.37 ni. Tolakkan dengan 1.274 ni. Sebab dia dikecilkan 20%. So 20% tu 1.274 darab 10 kuasa 6. Lepas tu ambil nilai jejari R 6.37 darab 10 kuasa 6 tolak 1.274 darab 10 kuasa 6. Okey, jadi dia punya
prefix dia sama 10.06. Kita boleh abaikan kat situ. Just ambil 6.37 tolak 1.274 darab 10.0. Dapat berapa Madi? Dapat berapa Madi tadi? Di jari yang baru R prime tu? 5.096 darab 10/6. 5.096 darab 10/6. Okey, meter Lepas tu gantikan dekat sini. Betul? Betul cikgu. Okey, dan nilai G besar tu boleh tengok dekat sini nombor 37. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, lepas tu M tu kita boleh potong. M dia kita boleh cancel nanti. Nampak G yang baru. Kita buat nisbah je ni. G dengan M tu pun boleh potong. Tahu tak kenapa G dengan M boleh potong? Dua-dua boleh potong. Tahu tak kenapa G dengan M nanti boleh potong? Sebab dia nilai yang malar betul. Pemboleh ubah manipulasi adalah R. Kita manipulate R. Kita shrink, kita kecilkan R tu 20%. Kemudian kita nak tahu nilai G sebagai pemboleh ubah bergerak balas G kecil ni, percuitan graviti. So nilai G besar dengan M besar ni dia boleh ni. So dia jadi macam tau. Mana? G sama dengan GM bahagi dengan R kan? R kuasa 2. Okay, ni yang asal. So R yang asal tu R besar kuasa 2. So katakan ni G. Okay, lepas tu dia jadi G R besar kuasa 2 samakan dengan G prime R prime kuasa 2. Dia punya hubungan dia tu. Di mana yang dua-dua nilai ni kita boleh hapuskan. So kita nak dapatkan G prime. G yang baru. G prime ni. Kita nak dapatkan G ni. So G R kuasa 2 bahagi dengan R prime kuasa 2. Yang ni. Cuba gantikan masuk. Tapi nilai G ni kita kena kira dulu menggunakan formula yang ini. Lepas tu baru kita mengganti masuk. Dapat ke tak? Nilai G ni kita kena kira dulu guna formula yang asal ni. Lepas tu baru guna masuk. Ataupun mana-manalah cara sama je. Pelajar janganlah senyap. Dapat tak? Boleh tak? Siapa-siapa snapkan jalan kerja dekat Telegram, saya nak tunjukkan. Tolong siapa-siapa snapkan jalan kerja kat Telegram. Madi? Boleh snap kat Telegram. Sebab awak memang dah buat nombor 9 ni kan. Okey, Pani pun sama. Nak tengok ada beza tak Pani dengan Madi punya. Pani. Dapat tak jalan kerja tu? Awak dah dapat ke belum? Awak kira dulu G yang asal. Okey, percuitan graviti yang asal ni. Awak kira gunakan R yang asal. Okey. Semua kira. Semua anak murid saya yang ada dalam ni kira. Baik. Guna formula yang asal, cari nilai G dulu. Ya? Saya cuba kira tapi tak sama dengan jawapan ni. Tak, awak kira G dulu. Nilai G sebelum dikecilkan dia punya R dia tu. Berapa nilai G sebelum kecil? Maksudnya gunakan R yang ini. Guna yang tu dulu. Ni nilai M. Nilai M dia. Nilai M tu pun kita boleh. Okay, dapat tak? Berapa nilai G dia? 9.81. Yang lain sama ke? Dapat nilai G 9.81?
Ni G yang asal lah, betul lah untuk bumi. Dapat tak? Kalau kita gantikan R dengan 6.37 darab 10 kuasa 6, G besar ni, pemalar kegravitan semesta 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Lepas tu M besar 1.134 darab 10 kuasa 24. Ni M besar. Dapat tak? G dia 9.81. Yasmin dapat tak Yasmin? Dapat. Okey. Tapi tak, cikgu saya tak dapat. Yang ni untuk dapat G yang asal. G sebelum jari tu dikecilkan. Takkan tak dapat? Yang guna, maksudnya guna formula tu tapi gantikan R dia yang tu kan cikgu. 6.37 darab 10 kuasa 6. R ni kita ambil yang asal dulu. Yang lain kira. Tak apa, biar lambat asalkan faham. Dapat tak? Okey, kamu dah masukkan dekat foto tu. Kita tengok kamu punya ni. Ya. Kamu ni. Ya, cikgu. Okey, ya. Kamu GM tu kamu gantikan terus dengan K, suatu nilai pemalar kan? Betul. Maksudnya kamu tak perlu ambil G dengan M. Kamu just kira nilai K, gantikan dulu. Maksudnya K K tu pemalar iaitu G darab M. Kamu tak ambil nilai G dengan M dekat depan. Dia terus je. Betul juga sebab saya dah memang kata yang GM tu adalah pemalar. R pemboleh ubah manipulasi dan G pemboleh ubah bergerak balas. So memang kita akan dapat nilai yang sama lah. Sekarang ni kamu dapatkan nilai K dulu. Lepas tu kamu gantikan. Kamu gantikan nilai R tu dengan R yang baru. Kenapa kamu tak buat secara prefix kamu? 5.096 tu. Lupa. Tak apa. Lepas ni buat secara prefix Okey, Okey, faham cikgu. tak apa yang kamu buat pelajar? Faham. Faham tak apa yang kamu buat tu? Okey, kan formula yang asal G sama dengan GM bahagi R kuasa 2. So, pemboleh ubah manipulasi kita R. Pemboleh ubah bergerak balas kita G, pecutan graviti G kecil ni. Okey. Jadi G besar pemalar kegravitan semesta dengan M besar iaitu jisim bumi. Kamu dah malar, dia adalah malar lah. Okey. Bila ada 4 pemboleh ubah, 1 pemboleh ubah manipulasi, 1 pemboleh ubah bergerak balas, yang lain kena malar. Okey. Jadi yang GM ni kamu wakilkan dia sebagai K. Nampak kat bawah tu kamu wakilkan dia sebagai K. K. Jadi hubungan dia G dengan R tu berkaitan sengsang. Okey, so sekarang kamu cari dulu nilai K. Sebab ini salah satu jalan selamat jugalah. Tak perlu cari nilai G, tak perlu cari nilai M besar. Terus G darab M dapat nilai K. K tu adalah G darab M. Okey. Lepas tu cuma kat sini kamu terus ambil G pecutan graviti 9.81. Sebab itu memang nilai teori. Kamu betul? Kamu cari dekat list of equation. Kat sini. Sorry. Dekat list of equation memang ada. Dia bagi G kecil tu, pecutan graviti tu 9.81. So kamu pun masukkan 9.81. Lepas tu carilah nilai K, gantikan R yang asal. Okey, lepas tu dah dapat dia punya nilai K. Yang ni dapat nilai K dia. Okey, masukkan dalam satu rumus yang baru, prime. Prime tu maksudnya G selepas R dia dikecilkan. So R yang dikecilkan selepas 20% adalah nilai yang bawah ni. Okey, 5.096 darab 10 kuasa 6.
Tapi sepatutnya kamu kena buat je lah nilai prefix. Tinggal je dalam bentuk nilai prefix. Okay, so masukkan nilai K, dapatlah nilai G prime. Okay, boleh tak faham cara ni? Bagus. Kamu dah pandai main rumus macam ni. Good. Okay, faham tak pelajar? Faham cikgu. Okay. Madi faham? Pani faham? Faham cikgu. Okay, good. Okay. So, bila dah pandai main rumus macam tu, maksudnya dia dah boleh sebab banyak form 6 banyak guna macam tu cara macam tu. Okay, nombor 7 dah tadi. Nombor 8, nombor 10. Sorry, nombor 10 ni betul Pani betul. Siapa-siapa nak tanya nombor 10? Saya cikgu, saya tak faham. Okay, nombor 10 Madi tak faham. Okay, Rajah 5. Ni Pani betul, Pani terang Pani. Rajah 5. Rajah 5 menunjukkan susunan 3 spring. P, Q dan R. Semua spring yang digunakan adalah serupa. Maksud pemalas spring dia samalah. Kalau dia cakap spring tu serupa, pemalas spring K dia sama. Jenis yang sama. Okay. Seterusnya, perbandingan bagi panjang susunan spring P, Q, R manakah yang betul? Okay, apabila beban 1 kg digantung. Okay, beban dia semua sama, constant variable, tapi manipulated variable dia adalah jenis susunan. Gabungan susunan siri selari. Okay, Pani? Ada Pani? Ada cikgu. Okay, Pani boleh terang susunan untuk P? Apa yang Pani buat tu? Yang saya buat, yang saya faham lah cikgu. Yang first, saya ambil spring yang ada 2 kat bawah. Spring yang ada 2 kat bawah. Maksudnya? Saya bandingkan jarak dia kat tengah. So saya tengok P punya jarak lagi besar. Maksudnya dia boleh P punya jarak yang paling besar. Okay. Yang ni dia bahagi 3. Big 3 maksudnya ni divide 3 lah. Ni bahagi 3. X divide 3 kan. Pengurangan 3 kali. Lepas tu tambah dengan X. Awak ada guna formula apa-apa ke? Awak just macam bahagi macam tu je? Ataupun awak tengok saya macam tu? tak guna formula cikgu. Saya tak tengok cikgu. Tapi yang saya faham kalau ada 2 string kat bawah dia lebih kuat. Okay, soalan ni dia nak bandingkan panjang susunan spring yang paling panjang ke yang paling pendek. Yang paling panjang kat sini P, yang paling pendek R. Yang paling panjang P, yang paling pendek R. Okay. So ni dia menggunakan 3 spring. Yang ini dia gunakan 4 spring, yang ini 4 spring. Okay. Saya itu awak punya lab Pani. Okay, ada tak pelajar yang nak terangkan macam mana cara dia? Saya nak dengar. Siapa pelajar yang boleh terangkan guna cara ataupun formula X ni, pemanjangan. Kan formula dia F sama dengan KX. Okay, so kalau susunan selari X bahagi. Kalau susunan siri dia darat kan, dia tambah kan. Okay. Ada pelajar nak terang tak? Kamun, macam mana Kamun? Awak buat macam mana? Saya buat kalau dia selari, so pemanjangan dia akan pembahagi sama rata. So kalau P yang atas itu ialah sesiri kan, so X saja, dan yang bawah ialah X per 2.
So Betul? X tambah X2 tambah 1.5X. Dan Q ialah yang atas ialah Ferrari. Kejap, kita tulis ni dulu. Okey, untuk P ni X, pemanjangan X ni. Pemanjangan tahu kan kat sini pemanjangan. Ini panjang asal L. So kita ambil pemanjangan sahaja. Pemanjangan X. Okay, X. Yang ni X. Sebab dia tak ada bahagi apa-apa. Dia tak ada share apa-apa. Yang ni X per 2. Jadi jumlah pemanjangan. Ni satu lah. Kalau depan dia tak ada apa-apa. Satu. Satu tambah 1 per 2. Jadi jumlah pemanjangan 1.5 X. 1,5 X. 1.5 X. Okay. Q. Q yang atas ada 3. So X bagi dengan 3. Dan yang bawah ialah sesiri. So X saja. Dan tambah X per 3 dengan X akan dapat 1.33X. Okay, so untuk Q 1.33X. Okay, untuk P 1.5X, untuk Q 1.33X. Untuk R? R ialah ada 2 selari. So yang atas ialah X bagi 2 dan yang bawah ialah X bagi 2. So hasil tambah akan dapat X saja. 1X. Lepas tu kita pun tengok siapa yang paling banyak, 1.5X ke yang paling kecil. Okey, betul, bagus. Macam tu Pani. Boleh tak Pani? Maksudnya bukan assume macam tu je. Kita kena kira dari segi X je. Boleh tak Pani lepas ni? Boleh cikgu. Katakan soalan ni keluar dalam kertas 2 structure. So, kirakan jumlah pemanjangan bagi setiap susunan. Kemudian bandingkan. Dia boleh keluar dalam structure soalan nombor 5 atau nombor 6 tu ataupun nombor 7, 8. So, awak kena kira. Dia suruh kira, jadi awak kena kira lepas tu awak bandingkan. Boleh Cara kira semua faham? Faham cikgu. Okey. Seterusnya nombor berapa lagi? Nombor 11. Betul Okey, nombor 12. Nombor 13 betul. 14 betul. Nombor 15 betul. Nombor 16 pun betul. Okey, muka surat 4 ni ada tanya apa-apa? 1, 2, 3, 4, 5, tak ada? Cikgu 12. Saya dah faham. Nombor 12. Ah. Okey ni. Rajah 7 menunjukkan satu barometer ringkas. Apa yang akan berlaku kepada ketinggian merkuri? Okey, dalam tube kaca apabila air ditambah ke ruang S. Okey, maksudnya ruang S sekarang daripada vacuum tu dia tambahkan dengan dengan air. Air kan, bukan udara. Air. Air. Okey. Jadi ketinggian merkuri dalam tube kaca berkurang. Kenapa Pani tulis berkurang? Nasiblah Pani, awak hantar ke cikgu. Saya tanya awak lah sebab awak betul. Okey, kenapa Pani jawab berkurang? Ketinggian turus merkuri ni dia jadi lagi kurang. Hello Pani, are you there? Why you answer C? Are you tembak? Okay, explain why. Yang saya faham tekanan dia akan jadi tinggi. Tekanan dia akan jadi tekanan air akan jadi tinggi, tekanan dekat atasnya akan jadi tinggi because of zarah air more, right? Jisim more, right? Betul ke macam tu? jisim dia tinggi. Tekanan atas ni tinggi menyebabkan dia boleh tolak tekanan atmosfera. So that tekanan atmosfera kurang, so that ketinggian turus merkuri pun dia naik pun pada level yang kurang lah. Macam tu ke? Yang saya tahu tekanan dia tinggi. Tekanan apa yang tinggi? Tekanan apa? Air. Berbanding dengan vakum. Okay? So, kalau vakum, vakum ni maksudnya apa Harik? Harik? Vakum ni maksudnya apa? Tiada udara. Tak ada zarah. Tak zarah saya.
Tak ada udara, tak ada air, tak ada pepejal, tak ada zarah. So bila tak ada zarah, tak ada berat, tak ada daya. Okey, tak ada daya ke bawah. Jadi hanya tak ada daya ke bawah, jadi hanya ada tekanan atmosfera yang bertindak ke atas permukaan Merkuri yang menyebabkan cecair Merkuri ni boleh naik pada ketinggian H iaitu 76 cm. Okey, kalau guna Merkuri, tekanan atmosfera 76 cm je dia naik. Tak kira lah awak condong macam mana pun, dia akan naik 76 cm. Tapi kalau awak naik ke altitude yang berbeza, dia akan berbeza tekanan atmosfera dia. Sebab tekanan atmosfera tu adalah depends kepada jumlah zarah udara yang ada di sekeliling tu. Kalau jumlah zarah udara yang ada di sekeliling tu banyak, jadi contohnya bila awak naik, okay, awak berada di level yang bawah, okay, pada aras bumi, permukaan bumi, jadi jumlah jisim zarah udara tu banyak. So dia berat. Okay, so dia akan tolak. Tapi bila naik ke level yang altitude yang lagi tinggi, zarah udara itu berkurang. Jadi berat berkurang, tekanan atmosfera pun akan jadi kurang. Okay, sekarang ni awak just gantikan. Okay, Madi, awak gantikan dalam dekat sini ni awak ganti apa, Madi? Air. Air. Daripada vacuum tak ada zarah, ganti air. So air ada tak dia punya berat? Ada. Okay, bila ada berat, bahagi dengan luas permukaan, F bahagi A akan ada pressure, akan ada tekanan. So akan adalah tekanan ke bawah. Okay, bila ada tekanan ke bawah, maka dia berlawan dengan tekanan atmosfera. So dia akan tolak sikit ni ke bawah. So air tu tak boleh nak naik sangat. Dia akan naik tapi kurang daripada tinggi asal. Sebab sekarang dah ada tekanan dan disebabkan oleh air. Faham tak? Sebab tu ketinggian Merkuri tiup kaca berkurang. Okey. Lagi nombor berapa? Cikgu, nombor 14. Saya tak faham konsep tujahan tu. Daya tujah. Oh, tak faham konsep daya tujah. Nombor 14. Okey. Nombor 14, Raga 9 menunjukkan bongkah-bongkah kayu yang serupa. Serupa maksudnya kat sini dia punya jisim dia sama, isi padu dia sama. Okay. So constant variable. Okay. V sama, density of bongkah tu sama, volume dia sama, mass dia sama. Okay, jadi semua sama untuk bongkah tu, serupa. So apa yang dia manipulasikan dekat sini? Apa yang dimanipulasi kalau awak tengok? Madi, apa yang dimanipulasikan? Kedudukan bongkah kayu tu. Dimanipulasi. Apa yang dimanipulate dulu? Cecair. Cecair. Tapi kalau dalam kertas 3 awak jawab cecair, salah. Cecair maksudnya apa yang berubah? Ketumpatan. Yes. So dalam kertas 3 awak kena jawab PUM dia ketumpatan cecair. Roh cecair. Okay, so pemboleh ubah bergerak balas dia? Kedudukan bongkah kayu. Yes, kedudukan bongkah tu. Means jisim yang sama, weight of the object same, but the upthrust force ataupun daya apungan berbeza disebabkan jenis liquid tu. Okay, ketumpatan liquid yang berbeza. Faham tak Pani? Madi? Faham cikgu. Okay. So, yang jawabnya adalah Pani. Saya nak dengar Pani dulu. Okay, Pani. Kenapa awak jawab D? Tujah, pernyataan mana kan yang benar mengenai tujah ke atas. Tujah ke atas dalam X sama dengan tujah ke atas dalam Y sama dengan tujah ke atas dalam Z. Kenapa semua sama, Pani? Sebab sirkulasi tak dipengaruhi oleh ketumpatan. Apa? Sirkulasi tak dipengaruhi oleh ketumpatan.
Awak tulis dia tidak dipengaruhi oleh ketepatan. Daya tujah ke atas tidak dipengaruhi oleh ketempatan apa? Air. Cecair. Ketepatan Cair. cecair. Daya tujah tidak dipengaruhi oleh ketepatan cecair. Habis tu kedudukan dia berbeza tu. Daya Cikgu, tujah kalau ke dia daya apungan? mempengaruhi daya tujah dia pun berbeza lah kan cikgu, bukan ke? Daya apungan. Daya apungan bukan daya tujah ya. Daya apungan. Daya apungan adalah sama dengan rho VG. Okey, rho VG tu. Mempengaruhi. Dia mempengaruhi. Tapi kenapa jawapan dia D? Cikgu tak faham. Tak faham pula. Daya apungan dengan daya tujah ni sama ke? Daya tujah ke atas dengan daya apungan sama. Sama je. Aduh. Okey, sama. Tapi kena ada cakap daya tujah ke atas lah. Jangan cakap daya tujah je. Okey, dia boleh jadi daya tujah ke depan. Okey, daya tujah ke atas sama. Okey, tujah ke atas dalam Z kosong. Tujah ke atas dalam X lebih besar, tujah ke atas dalam Y, tujah ke atas dalam Z. Okey, C tujah ke atas dalam Z lebih besar daripada tujah ke atas dalam Y lebih besar. Okey. Okey, ni. Siapa yang nak tolong saya terangkan Tanmir? Sekejap, saya tanya Chia dulu. Okay, Chia ada tak Chia? Ada, saya faham macam ni kerana soalan dia cakap terapung. So terapung maksudnya daya apungan sama dengan berat. So ketika dia terapung, so dia punya daya apungan sama lah. Terapung. So bila terapung maksudnya apa tadi? Sama dengan berat. Berat objek. Betul? Betul? Daya apungan sama dengan berat objek, betul? Lepas tu? So maksudnya dia punya daya apungan ketiga-tiga sama lah. Daya tujah dia sama lah sebab berat objek sama, jadi daya tujahnya sama. Macam tu? Okey, tujah ke atas dalam X sama dengan tujah ke atas dalam Y sama dengan, maksudnya daya apungan sama dengan berat objek. Sebab dia kata perkataan terapung. So bila terapung yang ini formula dia. Daya apungan sama dengan berat objek. Sebab berat objek sama, maka daya apungan dia sama. Betul? Ada lagi nak tambah apa-apa? Kaini? Awak faham macam mana? Betul ke salah awak buat nombor 14 ni, Kaini? Kaini ada tak? Kaini? Hello? Tamia? Cikgu, saya pun faham macam ini. Because of perkataan terapung tu? Okay. So bila terapung dia sama dengan berat objek. Jadi bila berat objek untuk ketiga-tiga sama, jadi nilai daya apungan dia sama. Nilai daya apungan. Saya guna laptop tak boleh guna mic. Oh, okay. Kita apa. So macam tu, betul? Ada any objection? Because of perkataan terapung. Ya? Any? Sama dengan Chia. Sama, ya. Because of perkataan terapung. So bila pelajar kena faham, bila dia terapung, dia tak ada gerakan ke bawah ke atas. So daya apungan adalah sama dengan berat air yang tersesar. Berat air tersesar sama dengan berat objek. Sama je tiga-tiga ni. Ini berat air yang tersesar. Sama dengan berat objek. So bila dia kata daya apungan dia sama, because berat objek dia sama, tak berubah berat objek dia. Ni M ni jisim darat graviti adalah berat objek lah. Berat air yang tersesar. Sorry, ni air tersesar.
Sebab dia punya perkataan terapung, so berat objek sama, berat daya apungan pun sama. Okey, faham tak Madi? Faham cikgu. Okey. Lagi nombor berapa? Nombor 16 semua okey? 17, 18, 19, 20. Okey, ada nak tanya apa-apa tak sampai nombor 20 ni? Yasmin, ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Najmi, Harid, Wino, Rishika, ada nak tanya apa-apa? Korang semua buat tak? Ada yang buat. Ada. Tembak. Okey, kita pergi nombor 21. Ni salah, Pani salah Pada 27 darjah Celsius, sebiji balon kaji cuaca mempunyai tekanan 100 kilopascal. Apabila balon itu mencapai ketinggian tertentu, tekanan berkurang kepada 95 kilopascal. Berapa suhu pada ketinggian itu? Okey, yang ini dia kaitkan dengan suhu dan tekanan. Okey, suhu dan tekanan. Balon untuk mencapai, okey. Jadi, saya nak tanya apa lagi ada. Oh, Kang Lintat. Ada Kang Lintat. Lintat? Lintat betul tak nombor 21 ni? Lintat ada tak? Okey. Siapa yang betul nombor 21? Rishika? Rishika betul tak nombor 21 ni? Tak sini. Tak? Oh, dah buat belum? Madi betul ke salah nombor 21? Saya pun salah cikgu. Salah. Tami'a? Betul ke salah nombor 21? Tami'a? Betul ke salah nombor 21? Yasmin, betul ke salah nombor 21? Saya dapat sama dengan Pani. 12. Okey, Kamun? Dapat 12 juga ke? Bukan cikgu, 12 tu jawapan buku. Oh. Jawapan saya okey. C, 25.7. Okey, ni kamu dapat 25.7 juga ke? Saya dapat 12. Okey, awak buat macam mana? Yang Saya pertama? guna formula P per T sama dengan P per T. Awak guna formula yang ini. Okey, so daripada yang ini PVT nombor 14 tu kan? PVT, so P1 bahagi T1, betul? Betul. Okey, maksudnya hukum apa tu? Apa nama hukum tu? Hukum Gay-Lussac. Okey, sebab apa awak guna P1 bahagi T1, P2 bahagi T2? Sebab dia berkaitan dengan? Sebab dia ada bagi suhu dan tekanan. Ya, suhu dan tekanan. Okey, agak-agak apa yang mereka salah? Mereka tidak tambah 273 ke? Ya. Ya. Darjah Celsius, maksudnya untuk menggunakan formula yang ini, T ni mesti dalam unit Kelvin. 27 kena tambah 273. Adakah mereka salah itu? Pani, Madi, adakah awak tukar? Saya tak tambah 273. Ya. Berapa kali cikgu nak cakap?
Cikgu tak larang nak cakap dah. Banyak kali dah cikgu pesan. P mesti dalam unit Kelvin. Mesti tambah 273. Kalau tak memang awak akan salah lah. Dia keluar paper 2. Structure. Memang saya pernah tanda pun structure soalan ni. Memang pelajar tak tukar. Walaupun cikgu dah kata tukar. Tak tukar juga. Okey, dapat berapa? 300 kan? Untuk T1. Tu lah Kamun. 300. Ya. Okey. Kira. Okey, sekarang P1 dia bagi. P2 pun dia bagi. Ganti masuk dalam formula ni. Okey, P1 100 kilopascal, P2 95. Tak perlu tukar kilo sebab dia nisbah. So kilopascal dengan kilopascal ni boleh potong je lah. So awak akan dapat T2 dalam unit Kelvin dulu. Lepas tu awak tolaklah dengan 273 balik. Tolak dengan 273 balik. Barulah awak akan dapat unit darjah Celsius. Cuba kira dapat tak 12? Okey, berapa T2? Semua kira dapat berapa T2 tu? 285. 285. Okey, 285 tolak balik dengan 273 untuk tukar balik kepada darjah Celsius. So dapat tak 12? Dapat. Okey. So salah awak. Benda ni sepatutnya salah ke? Benda ni sepatutnya salah ke? Tak. Tak. Okey, jangan buat silap sama ya. Okey, lagi nombor berapa? Nombor 22, 23, 24. Okey, 23, 24 semua okey. 25. 25 cikgu. 25. Okey, nombor 25. Darjah 18 menunjukkan corak muka gelombang yang dihasilkan oleh satu pencelup bergetar di dalam sebuah tangki riak. Satu pencelup je. Okey, jarak antara dua titik yang manakah mewakili panjang gelombang? Panjang gelombang jarak antara W dengan Y lah. Betul lah W dengan Y. Muka gelombang puncak dengan puncak. Okey, puncak. Katakan W tu puncak, X tu lembangan, Y tu puncak. So panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berturutan. Faham tak? Sebab dia puncak tu mesti dia samalah dia satu garis. Kalau yang dot tu adalah lembangan. Lembangan ke lembangan pun panjang gelombang juga. Boleh juga kita kira ni sebagai panjang gelombang. Puncak ke puncak pun panjang gelombang juga. Faham tak? Faham cikgu. Okey. Lagi nombor 26. Nombor 26 okey. Yang cetek tu dia rapat Kawasan cetek ni dia mesti muka gelombang dia rapat. Kalau kawasan dalam tu muka gelombang dia jauh-jauh. Okey. 27, 28, 29. Okey, Pani salah nombor 29. Darjah 21 menunjukkan sebuah litar elektrik. Berapakah kuasa yang dilesapkan dalam perintang apabila suis ditutup? Okey, Pani. Awak boleh tak bagi tahu formula apa awak guna? Tiba-tiba dapat 1.5 watt, jalan kerja dia macam mana? Cikgu, tu jawapan. Saya tak dapat jawapan dia. Oh, jawapan 1.5 watt. Awak dapat 2. Awak tak dapat ke ataupun awak kira salah ke apa? Saya buat P sama Awak tak dengan tahu V formula apa? buat R per V. Saya bahagi je 6 dengan 3. So saya terus buat 2 watt. Tapi saya tak pasti cikgu nak guna formula apa. Okey. Siapa dapat betul jawapan dia 1.5 watt ni? Siapa yang dapat betul? Angkat tangan. Saya dapat cikgu. Mazi, yang macam mana formula dia? P sama dengan V kuasa 2 bahagi R. P sama dengan V IV. kuasa. Lepas tu
Ni awak gantikan dengan I, awak gantikan dengan V sama dengan IR. Lepas tu awak gantikan I dengan V bahagi R. I ni awak gantikan dengan V bahagi R. Lepas tu awak darabkan dengan V. So awak dapat V kuasa 2 bahagi R. Macam tu kah? Ya, cikgu. Okey, kenapa okey, ya betul. V kuasa 2, so 3 kuasa 2 bahagikan dengan R 6. So 9 bahagi 6 lah. Dapatlah 1.5 watt. Ni awak tak guna formula kan? Awak tak guna formula ni kan? Awak tak guna formula ni kan? Betul tak? Saya guna yang sama dengan V per R juga, yang I sama dengan V per R. Oh, guna formula ni. Okey. Ni kan kuasa. Kuasa kan power kan watt. Power mestilah cari formula yang berkaitan power. Tengok kat sini mana formula yang berkaitan dengan power. Ada tak? Formula yang berkaitan dengan power. Ni nombor 26. Lepas tu tapi tak ada I, cikgu. Betul tak Fani? Tak ada I. Betul tak dia tak bagi I? Okey, dia tak bagi I. Tapi ada satu lagi formula, iaitu formula nombor 25. V sama dengan IR. Masukkanlah yang dia bagi V. Dia bagi V dengan R kan? Dia tak Fani? Betul tak dia bagi V dengan R? Betul cikgu. Dia bagi V dengan R. Jadi gantikan dalam persamaan P sama dengan IV ni. Gantikan dalam persamaan yang ini. Gantikan nilai I ni. Sebab kita soalan tak bagi I. Tapi dia bagi V, dia bagi R. So I ni gantikan dengan V bahagi R. So dapatlah V kuasa 2 per R. Dah dapat, barulah masukkan V tu sama dengan 3. 3 kuasa 2, R tu 6. Dapatlah nilai P tu. Faham tak? Faham cikgu. Okay, ada juga soalan dia tak bagi nilai V tapi dia bagi nilai I. Okay, dia bagi nilai I. So awak gantikan V ni, V yang ini, V samakan dengan IR masuk dalam ni. Jadi P sama dengan I, V ni gantikan dengan IR. So awak akan dapat I kuasa 2R. Ini kalau soalan tu dia tak bagi nilai V, dia bagi nilai I. So dapat P sama dengan I kuasa 2R. Faham tak Fani? Tengok apa yang dia bagi. Faham ke tak pelajar? Hanya guna dua formula ni. Lepas tu tengok apa data yang dia bagi. Kalau dia bagi V, gantikan IR dalam formula ni. Kalau dia, apa data yang dia bagilah. Okay. Faham semua? Faham tak? Faham cikgu. Okay. Lagi nombor 30. Nombor 30. Okay. 1. 32. 33. Tak ada apa-apa Okay, 34. 35. 34 ni Fani salah. Okay, bola getah. Sekarang Fani dah faham tak kenapa salah? Yang tadi yang cikgu, daya apungan sama dengan berat objek. Sebab apa? Sebab dia dah terapung. Tengah terapung. Ya, dia mula-mula dia tenggelam, lepas tu dia bergerak ke atas selepas sampai pada kedalaman tertentu, maksudnya dia sudah terapung. Dia dah mencapai keseimbangan, dia dah terapung lah. Bila dia dah terapung, maksudnya daya tujar ke atas ataupun daya apungan sama dengan berat air, sama dengan berat objek. Cikgu, tapi jawapan yang dia bagi A. Daya apung lebih besar daripada berat. Maka yang betul untuk menunjukkan hubungan antara daya apungan semasa bola itu bergerak. Oh, semasa. Okey, saya tak baca sampai habis. Semasa, dia nak daya apungan semasa bola bergerak ke atas. So, bila semasa bola tu bergerak, semasa. Dia punya keyword dia tu semasa.
Semasa bola bergerak ke atas, maksudnya mestilah daya apungan tu lebih besar. Sebab dia boleh tolak bola tu ke atas. Faham tak Pani? Faham cikgu. Bola semasa, keyword dia semasa. So semasa bola tu bergerak ke atas, mestilah daya apungan tu lebih besar. Sehinggalah dia berjaya, bila dia dah sama, maksudnya bola tu dah terapung. Bila terapung maksudnya dah samalah berat ke bawah, berat objek sama dengan daya apungan. Tu dah terapung. Tapi kalau dia masih ada pergerakan, kalau dia tenggelam, kalau soalan tanya, apakah persamaan, hubungan? Kalau bola tu sedang tenggelam, maksudnya berat objek lebih besar daripada daya apungan. Kalau soalan tu kata berkaitan dengan semasa dia tenggelam. Faham tak Pani? Ni semasa bola bergerak ke atas, mestilah daya apungan lebih besar. Tapi kalau dia kata semasa objek tu tengah tenggelam, maksudnya berat lebih besar daripada daya apungan. Boleh faham pelajar? Kalau dia terapung, maksudnya berat sama dengan daya apungan. Boleh faham ke tak? Boleh. Okey. Nombor 35. Tak ada apa-apa nak tanya. Nombor 35, betul pula Pani. Okey, 36. Okey, 36 Pani salah. Okey, tekanan gas dalam bekas tertutup berdasarkan jawapan Pani perubahan momentum bagi molekul gas. Jawapan yang diberikan kadar perubahan momentum bagi molekul gas per unit luas. Okey, tekanan ialah daya per luas permukaan. Daya ialah M, MA per unit luas. MA ialah MV tolak MU bahagi T per unit luas. So, MV tolak MU bahagi T ni ialah kadar perubahan momentum per unit luas. Per unit luas bahagi dengan A per unit luas. Faham tak? Dia nak tekanan. Soalan dia, keyword dia tekanan gas. Faham tak pelajar? Faham cikgu. Pani faham tak Pani? Salin rumus ni So ni rumus yang asal dia tu, tekanan ialah daya perluas permukaan dan daya ialah MV tolak MU bahagi T. Daya impas lah sebab dia melibatkan pelanggaran kan. Pelanggaran ke atas dinding bekas tertutup tu, dinding bekas. So bila ada pelanggaran je melibatkan perubahan momentum lah. Daya impas ialah kadar perubahan momentum. Kadar sesuatu yang bahagi dengan masa. Bila tekanan per dengan luas permukaan. Okey. Nombor berapa lagi? 37, okey. 38, okey. Cikgu 38. 38. Raja ada pernah menunjukkan dua gelombang dan bergerak pada arah yang bertentangan. Okey. Ke kanan dan ke kiri. Okey. Bertemu pada titik L. Okey. Apakah amplitude paduan? Jadi 4A campur dengan 2A, 6A. Betul lah? 6A. Sebab dia puncak 4A bertemu dengan puncak 2A. So arah yang sama, positif 2A campur dengan positif 4A jadi positif 6A. Kalau macam ni, dengan yang macam ni, katakan ini 6A, yang ni 2A, tapi yang ni negatif 6A kat bawah. So dia punya amplitude dekat L akan jadi 2A tambah negatif 6A. Macam tu. So dia akan jadi negatif 4A. Dia punya daya paduan. Sebab dia sesaran, dia vektor.
Okey, dia vektor, kuantiti vektor. Dia ada positif, negatif. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Faham tak, Madi? Faham cikgu. Okey. Lagi nombor 39, nombor 40. Okey. Tak ada apa-apa nak tanya? Faham? Nombor 39, 40? Okey semua? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Soalan satu tak ada apa-apa nak tanya? Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya mentor atau terus PM kat cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan modul 2. Okey, ni Pani banyak salah. 10 soalan dia salah. Okay, so kita tengok. Soalan nombor 1. Dia betul 2, 3, 4. Betul. Nombor 5 betul. 6, 7. Okey. Soalan muka surat ni ada nak tanya apa-apa? Siapa nak tanya apa-apa? Tak ada? Tak ada Cikgu, soalan 7. Soalan 7. Okey. Satu satelit K berjisim M. Okey, ada satu satelit, jisim dia M. Dia pun mengelilingi bumi dalam orbit berbentuk dan ada jejari R mengambil masa T untuk membuat satu pusingan. Satu satelit lain L berjisim 3M, 3 kali ganda jisim dia mengambil masa yang sama untuk membuat satu pusingan. Jejari orbit bagi satelit L ialah R. Okey, ini Pani guna formula hukum Kepler ketiga. T dengan R juga. Okey, formula ni kerana jisim tidak mempengaruhi. Okey, boleh tak Pani terang sikit Pani? Pani? Cikgu. Boleh terang tak? Macam mana awak boleh dapat R tu? Oh, saya ganti nilai dia juga cikgu. Macam bukan ganti nilai dia, saya just macam untuk fahaman saya fixkan macam satu nilai lah cikgu. Awak fixkan nilai. Awak guna formula ni kan hukum Kepler ni. T1 square bagi R1 kuasa 3 tu Lepas tu awak gantikan T1 dengan T2. Nilai T1 dengan T2 sebab nilai dia sama. Lepas tu? Apa ni? Saya buat R dia sama sebab apa saya nak cakap dia punya jisim dia tak mempengaruhi tempo dan jejari dia. Mengikut formula lah cikgu. Jadi walaupun jisim satelit tu berbeza, jejari dia masih sama sebab tempo dia sama. Konsep saya dia. Okey, faham tak kat ini? Maksudnya kat sini dia kata tidak mempengaruhi. Okey. Kalau kita tengok formula hukum Kepler lah yang nombor 9 ni. Nilai konstan, nilai pemalar G, pemalar semesta, G besar tu pemalar kegerakan semesta sama. M besar tu adalah bumi, bukan jisim satelit, jisim bumi. Walaupun satelit tu berbeza jisim dia, so dia tidak mempengaruhi. Okey? Faham tak Kak ini? Faham cikgu. So betul penjelasan Pani tanya. Okey, good. Okey, yang lain faham? Faham tak? Yang lain? Jisim tak mempengaruhi. Jisim satelit tu tak mempengaruhi, tak kisah. Kalau R dia berbeza, barulah dia mempengaruhi. Dia punya radius daripada itulah radius jejari. Okey, nombor 8. Nombor 8 ni betul ke salah? Betul Betul. Nombor 8. Ada nak tanya apa-apa nombor 8? Okey.
Okey, nombor 9. Nombor 9 ni salah. Dua jisim M dan M besar dipisahkan dengan jarak D. Okey, ada dua jisim, satu M kecil, satu M besar dan dipisahkan oleh suatu jarak D. Dua graviti antara mereka, daya graviti. Daya graviti antara mereka berdua ni, M besar dengan M kecil ni adalah F. Jika jarak antara mereka ditingkatkan kepada 4D, berapakah daya graviti antara mereka? So kat sini kita formula yang digunakan F sama dengan G M besar M kecil bahagi R. Betul tak formula tu? Formula nombor 6. R kuasa 2. Okay. F sama dengan G M1 darab M2 bahagi R kuasa 2. Formula nombor 6 formula nombor 6. Jadi R kuasa 2. R kuasa 2 tu. Sebab tu Fani tak dapat. Sebab Fani tertinggal kuasa 2 tu Fani. Faham tak Fani? 4 kuasa 2 16. 4 kuasa 2 16. Fani, tertinggal kuasa 2 je. Faham tak? Tak. Yang kuasa 2 kat mana cikgu? Yang R ke? Aduh, aku pening sekarang. Okey cikgu. Sayang kan? Sayang tu. Okey, so jalan kerja betul, cuma kuasa 2 tu tertinggal. So 4 tu kena kuasa 2 jadi 16 lah. Jawapan dia C. Okey, faham tak yang lain? Dia berkadar songsang lah. Maksudnya bila radius dia, jarak dia tu makin bertambah, dia punya daya antara kedua-dua objek ni akan jadi semakin berkurang. Sebanyak 4 kali ganda lah. Bagi 16. Kuasa 2 kan, 4 kuasa 2, so 16. Okey, nombor 10 betul. Nombor 11 betul. Nombor 12 salah. Okey, nombor 12 ni berkaitan dengan spring. Rajah 5 menunjukkan graf daya melawan pemanjangan bagi suatu seutas tali kenyal X. So, daya pemanjangan luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Luas di bawah graf ke kecerunan ni yang awak maksudkan ni? Ni. Apa benda? Luas di bawah graf tu. Luas di bawah graf. Tapi saya tak kira betul-betul. So saya buat jawapan dia kena kecerunan graf. Tenaga. Okey, tenaga keupayaan kenyal mesti luas di bawah graf lah. Luas di bawah graf. Kecerunan tu untuk dapat nilai K. Okey, kecerunan awak akan dapat nilai K. Pemalar. Kan dia F sama dengan KX. Ada tak formula ni? Kita tengok formula sekejap. Ada tak formula berkaitan dengan tak ada je kat sini. Tak ada kan? Tak ada kan? Tak ada. Betul tak ada kan? Tak ada. Okey, tak ada. Jadi kalau awak diberi graf daya dengan pemanjangan, so daripada rumus ni, rumus F sama dengan KX ni, F sama dengan KX. So F dekat paksi Y, X dekat paksi X. Jadi F bahagi X. Perubahan paksi Y bahagi perubahan paksi X, awak akan dapat kecerunan. So awak kira perubahan pada paksi Y iaitu delta F bahagi perubahan pada paksi X iaitu delta X iaitu pemanjangan, awak akan dapat K. Okey, awak kira kecerunan, awak akan dapat nilai K, nilai pemalar spring. Dan luas di bawah graf adalah sama dengan setengah darab F darab X tu tadi. Yang Pani dah lukis ni. Setengah darab F darab X. F darab X. Luas di bawah graf kan sebab bentuk segitiga.
So bila bentuk segitiga kan formula luas segitiga kan setengah darab tinggi ni F, darab dengan lebar dia iaitu X. So sebelah di bawah graf bentuk segitiga. Itu adalah tenaga keupayaan kenyal. Okey, luas di bawah graf. Boleh faham tak? Kalau kecerunan akan bawa nilai K. Luas di bawah graf akan bawa nilai tenaga keupayaan kenyal. Okey, lagi nombor 13, 14, 15, betul Okey, nombor 16, betul. 17. Berkaitan prinsip Archimedes lagi. Awak ada salah betul. Tapi sikit-sikit akan correctkan awak punya. Lagi banyak awak buat latihan paper 1, lagi banyak awak akan correctkan awak punya konsep. Betulkan konsep awak. Tengok mana yang awak banyak salah. Topik mana yang awak banyak salah. Banyakkan buat latihan topik yang awak banyak salah tu. Okey. Raja 9 menunjukkan sebuah kotak di atas sebuah rakit yang terapung di atas sungai. Hubungan manakah yang betul? Okey, dia nak yang betul. Jadi kat sini dia bagi label. Okey, dia bagi label. Yang pertama dia labelkan berat kotak sebagai W1. Berat kotak sebagai W1 yang ni. Okey, W1. Kemudian berat rakit sebagai W2. Dan daya apungan sebagai W3. Jadi, sebab dia terapung. Allah. Okey, dia terapung. So, bila terapung, maksudnya daya apungan, daya ke atas ni, daya apungan, mestilah sama dengan hasil tambah keseluruhan berat objek yang terlibat. Faham tak Pani? Sebab tu jawapan dia C. Dah faham dah Pani kan konsep terapung ni? Faham dah ya? Yang lain faham tak? Kalau dia lebih besar dan lebih kecil ni maksudnya dia tengah bergerak. Bergerak ke bawah tenggelam ataupun dia tengah bergerak ke atas timbul. Faham tak? Faham cikgu. Okey, Raja 10. Okey, nombor 18 betul, 19 betul. 20 betul. 21 betul. 22 betul. Okey, nak tanya apa-apa tak? Sini, soalan ni. Kat sini. Tak ada. Cikgu 21. Nombor 21. Okey, satu eksperimen dijalankan untuk menyiasat perubahan tekanan dan suhu. Prinsip apa? Tekanan dan suhu? Tadi baru set satu. Gale-Luzak. Yes. Okey. Jisim tetap. Graf manakah menunjukkan dengan betul perubahan tekanan dengan suhu? Perubahan tekanan dengan suhu. Okey, semua unit darjah Celsius. Tekanan semua unit kilopascal. Okey, just bentuk graf je lah. Okey, bentuk graf. Tekanan dengan suhu berkadar terus kan? Bila suhu tinggi, tekanan tinggi lah. Logik pun. Okey, jadi antara B dengan D. Okey. Antara B dengan D, yang mana satu? Antara B dengan D, yang mana satu? Jawapan Pani D kan? Kenapa Pani pilih D? Kenapa tak pilih B? Dia kan berkadar terus. Pani? Kenapa Pani pilih D? Yasmin ada? Ada. Kenapa Pani pilih D, Yasmin? Mana cerita kan? Kenapa Yasmin Pani tu pilih D? Sebab unit apa? Darjah Celsius. So darjah Celsius
Dia macam ni lah, dia kena buat pintasan kat belakang tu. Dia berpintas pada negatif 273. Sebab tu kalau kita nak tukar kepada Kelvin, kita kena tambah 273. Darjah Celsius ni nak tukar kepada Kelvin, kita kena tambah 273. Sebab tu kita tak boleh terima B. Tapi kalau nak terima B, suhu ni kena unit Kelvin. Bila suhu ni unit Kelvin, barulah kita boleh berpintas pada kosong tu. Faham tak? Faham, cikgu. Okay. Nombor berapa lagi? Okay, nombor 23 betul. 24 betul. 25 betul. Tak apa. 25 betul. 26. 26 ni salah. Okay, kita tengok ni soalan analisis. Gelombang bunyi dengan panjang gelombang lambda S dan gelombang cahaya dengan panjang gelombang lambda L. Maksudnya panjang gelombang light L ni light untuk cahaya dan ni S untuk sound. Sound ni light. Okay. Merambat pada masa yang sama melalui satu celah berdiameter 2 cm. Okay. So satu celah pembelauan. Kalau dua celah interference. So bila satu celah pembelauan lah berlaku. Okay, dia tunjuk apa jawapan dia. Yang mana yang benar. Okay, panjang gelombang pembelauan banyak sikit dari segi panjang ataupun pendek. Okay, panjang gelombang untuk sound wave lebih panjang daripada panjang gelombang untuk light. Okay. Menyebabkan pembelauan gelombang bunyi ni, pembelauan gelombang bunyi tu jadi lebih banyak sebab dia lebih panjang. Memang panjang gelombang bunyi lebih panjang daripada panjang gelombang cahaya. Sebab tu bunyi dia senang untuk dibelaukan. Sebab kalau macam gelombang radio. Okey. Gelombang radio. Ya. Tak, apa ni? Dia kenapa dia banyak cikgu? Apa banyak? Yang Pembelauan dia banyak. Kenapa Pembelauan dia tak banyak. sikit? Setelah dia kecil. Apa dia? Saya nak tahu cikgu sebab dia kata celah dia 2 cm. Oh, celah tu constant variable. Celah tu tak yang manipulated variable kat sini adalah panjang gelombang. Panjang gelombang, bila panjang gelombang tu besar, okey, panjang gelombang tu besar daripada saiz celah. Saiz celah tu 2 cm. Panjang gelombang tu besar daripada saiz celah. Lagi dia punya corak pembelauan dia akan lagi banyak. Dia boleh dibelaukan dengan lebih banyak sebab dia lebih panjang. Panjang gelombang dia lebih besar. Pembelauan hanya bergantung kepada panjang gelombang dengan saiz celah. Kalau saiz celah ni kecil, panjang gelombang yang sebelum pembelauan tu besar, lagi bentuk dia akan lagi berubah, lagi berbeza. Kesan dia lagi ketara. Pembelauan tu lebih banyak. Faham tak? Tapi kalau panjang gelombang tu kecil daripada saiz celah. Kalau saiz celah ni 2 cm, dia kurang daripada 2 cm. Dia kurang lagi daripada 2 cm. So dia punya bentuk pembelauan ni, gelombang pembelauan tu dia tak berapa sangat. Dia tak berapa, kesan dia tak berapa ketara. Bentuk dia tak berubah sangat lah. So sedikit je pembelauan dia, kecil je. Sedikit pembelauan. Faham tak? Dia hanya tengok lambda dengan A ni. So oleh kerana lambda S ni lebih panjang. Macam mana nak tahu lambda S tu lebih panjang gelombang bunyi dengan gelombang cahaya. Okey, kan awak ingat tak? Ringgit Malaysia ini value untuk ex-girlfriend. Ingat tak spektrum elektromagnet? Ingat.
Okey, spektrum elektromagnet ringgit Malaysia ini value untuk ex-girlfriend, lambda dia berkurang. So radio wave, lepas tu visible light. Ini cahaya. Radio ni lebih kepada gelombang komunikasi. So gelombang komunikasi macam sound wave semua tu lah. So dia lambda dia lebih besar. Kalau visible light macam cahaya, lambda dia kurang. Faham tak? Faham. Okay. Dia ada bergantung kepada itulah saiz ni. Tapi saiz celah dia tu constant. So dia punya manipulated variable dia iaitu dia punya lambda. So lambda besar, kesan pembelawan lebih ketara, lebih banyak. Okey, lagi nombor 27. Okey, 28. Okey, 29. Salah elektrik. Pani ni dia salah topik yang sama je. Saya dah nampak dah topik. Sebab topik tu saya tak faham. Lepas tu saya Aplikasi cuba fahamkan benda medis, susah. elektrik. Maksudnya kan awak kena banyak buat latihan topik tersebut. Faham tak? Faham cikgu. Okey. Macam itulah. Okey, pernyataan manakah yang betul mengenai litar ini? Litar ni litar siri ke selari? Selari. Okey. Bukan jap. Dari sini. Siri ke selari? Litar pun awak tak tahu. Siri ke selari. Masa form tu awak belajar rasanya litar ni kan. Okey, ni siri. Sebab apa siri? Arus dia tidak berpecah. Okey, selari arus dia berpecah. Split. Arus dia akan split. Okey, bila arus split, current split, itu adalah litar selari. Tapi kalau current dia tak split, dia macam satu loop saja, tak ada splitting, tak ada berpecah, arus dia tak berpecah, maka dia litar siri. Okey, bila litar siri, arus dia sama je. Ni konsep asas je Pani. So awak kena fahamkan baliklah topik elektrik ni. Okey Pani? Okey, tak apa. Tak kisah. Biar salah sekarang, jangan salah masa SPM. Okey? Biar salah sekarang. Buatlah banyak latihan bahagian awak lemah tu. Okey. Okey, nombor 30 betul. Okey, 30 ammeter kena sambung secara siri, voltmeter selari. Kita tengok kat sini pun kita nampak salah dah. Voltmeter tak boleh sesiri. Ammeter selari betul. Ammeter tak boleh selari. Voltmeter pun tak boleh selari, sesiri. Voltmeter tak boleh sesiri. Ammeter sesiri betul. Okey, voltmeter selari, ammeter sesiri. Ni asas je. Okey, lagi nombor 31 salah. Raja 18 menunjukkan dua teras besi dililitkan dengan dawai kuprom dalam 1 liter. Okey, maksudnya kat sini akan ada konsep elektromagnet. Bila ada arus mengalir, akan ada medan magnet. Okey, medan magnet ni ni pun sama. Ni pun akan ada arus mengalir dan ada medan magnet. So akan ada dua magnet bar, dua medan magnet lah kat sini. Okey, cuma kita nak tahu kutub utara, kutub selatan ni. Tapi kat sini dia bukan berkaitan kutub. Tapi boleh juga kalau kita nak tahu kutub kan, kita nak ulang kaji pasal kutub, betul tak pelajar? Okey, ni positif, ni negatif. Jadi kita ikut arah arus. Okay, arus turun ke bawah. Okey, bila arus turun ke bawah. Okey, Najmi. Najmi ada? Tak ada dah. Harid ada? Ya cikgu. Saya nak awak tentukan arah medan magnet dekat solenoid yang bahagian kiri ni. Arus dia turun ke bawah. So sini kutub apa, sebelah kiri tu kutub apa, sebelah kanan ni kutub apa? Sekejap.
Yang lelaki tu selatan, yang belah kanan utara. Okey, ni utara, ni selatan. Okey, sebelah sini pula. Yang solenot kanan. Belah kiri selatan, belah kanan utara. Macam yang cikgu lukis ni kan? Betul? Betul. Okey, jadi dia akan ada daya tarikan lah Okey, soalan ni kata apabila suis ditutup, teras besi tu menarik ke menolak? Okey, oleh kerana kita, betul lah. Maksudnya kita kena buat dia punya anak panah ni, anak panah arus elektrik mengalir dekat solenoid. Kemudian kita kena tentukan medan magnet, dia punya pole dia, kutub dia, utara, sini selatan, menggunakan hukum apa? Genggaman tangan kanan. Okey, Pani, guna hukum genggaman tangan kanan. Tentukan utara selatan. Pani faham tak macam mana nak tentukan kutub ni? Kita genggam genggam solenoid ni. Ibu jari sebelah sini. Okey, dan jari-jari lain tu menunjukkan arah arus. Okey, arus turun ke bawah. Ni ibu jari. So, ibu jari menunjukkan arah utara. Okey, so dah dapat dan kita akan dapati dua-dua solenoid ni menarik antara satu sama lain. Besi dia tertarik. Betul lah, besi tarik. Okey, teras besi menentang. Okey, salah. Teras besi dipanas tak? Kekuatan sama. Kekuatan medan magnet teras besi adalah sama. Okey. Kekuatan medan magnet teras besi sama ke? Apa ni gaduh-gaduh? Ya Allah. 2, 4, 5. 2, 4, 6. Okey, kekuatan dia tak sama sebab tengok lilitan dia. Cuba tengok mana lilitan lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 6. Macam tu lah. So dia tak sama lah. Tak sama. Okey. So 32. Tajam 19 menunjukkan peta genggaman tangan kanan Maxwell digunakan untuk konduktor lurus membawa arus. Manakah yang berikut adalah benar? Okey. Ibu jari menunjukkan arah daya. Ibu jari tu menunjukkan arah arus sayang. Ini hukum genggaman tangan kanan. Maxwell ni hukum genggaman tangan kanan. So ibu jari ni tunjuk arah arus. Dan jari-jari yang lain ni menunjukkan arah medan magnet. Arah medan magnet dia melawan jam. Okey, Pani. Ni arah medan magnet. Lawan jam. Arah arus ke atas. Lawan jam. Ibu jari menunjukkan arah arus. Kalau yang hukum tangan kiri Fleming dan tangan kanan Fleming, barulah ibu jari tu arah daya, Pani. Kalau macam dia genggam-genggam macam ni, ibu jari untuk konduktor lurus ni, ibu jari tunjukkan arah arus. Tapi kalau yang ni, ibu jari tunjukkan arah kutub. Faham tak, Pani? Faham, cikgu. Cikgu, apa beza arah daya dengan arah arus? Untuk yang kes yang ini, okay, tengok senang je nak beza macam ni. Kalau awak genggam konduktor, tak kiralah konduktor lurus ke, konduktor berbentuk solenoid ke macam ni. Awak genggam, awak gunakan hukum genggaman saja ataupun Maxwell, maka hanya boleh menentukan dua benda je. Arah arus dan arah medan magnet. Tak ada daya dekat sini. Faham tak, Pani? Tak ada arah daya. Untuk yang pasal genggaman-genggaman ni hanya melibatkan arah arus dan arah medan magnet. Kalau dia genggam konduktor lurus, ibu jari ni arah arus. Kalau dia genggam solenoid macam ni, maka ibu jari tunjukkan arah kutub. Arah medan magnet lah. Arah kutub. Ibu jari kutub utara. Dan arah yang lain, jari-jari lain tu arah arus. Arus dengan medan magnet je kalau genggam-genggam. Tapi kalau kalau awak dapati, okey, macam ada medan magnet macam ni.
Lepas tu ada satu konduktor awak letakkan antara medan magnet. Konduktor tu pula awak sambungkan dengan bateri. Maksudnya ada arah arus, kan? Ada arah arus elektrik, ada arus, ada medan magnet. Bila ada arah arus, ada medan magnet, barulah konduktor ni dia boleh mengalami daya. Sebab kita dah letakkan satu konduktor dalam medan magnet. Dan dalam konduktor tu pula kita salurkan dengan arus elektrik. So bila ada arus elektrik, dah ada arus elektrik, ada medan magnet, barulah dia boleh menghasilkan daya. Tapi kat sini tak ada pula genggam-genggam kan Pan ni? Tak ada kan? Tak ada. So faham tak Pan ni? Faham cikgu. Okay. Kalau ada genggam-genggam dia tak ada daya. bagi senang ingat lah. Okay, nak bagi awak senang ingat. Hukum gamma atau hukum Maxwell tu. Okay. So 4 jari yang lain menunjuk ke arah medan magnet. Okay, 33 betul. 34 betul. 35 betul. Okay. 6, 36 Cikgu, betul. saya ada masalah 34. 34. Okay ni. Okay. Pesongan yang paling besar maksudnya arus elektrik dia banyak lah. Okay. Bila pesongan paling besar maksudnya arus elektrik dia banyak. Dan kita tengok gambar kat sini untuk pesongan galvanometer maksudnya arus aruhan lah. Arus aruhan yang terhasil. Dia tak ada bateri. Maksudnya arus elektrik yang terhasil tu melalui proses aruhan. Proses aruhan tu proses gerakan di mana pemotongan medan magnet berlaku. Okey, medan magnet digerakkan masuk. Okey, dia beza kat sini untuk nak dapatkan arus aruhan yang paling besar. Arus paling besar. Yang pertama coil kena banyak. Okey, coil kena banyak. So yang coil banyak adalah yang ini dengan yang ini. Jadi A dengan B salah. Okey, kemudian kena laju. Okey, tapi semua dua. Jadi constant variable dia laju constant Okey. So yang paling banyak D. Okey. Kemudian dia bergerak, dua-dua bergerak tapi bertentangan. Bila dua-dua bergerak bertentangan maksudnya lagi banyak potensi untuk bergerak tu. Lebih banyak arus aruhan, bukan daya lebih banyak arus aruhan. Kita nak masukkan arus aruhan sebab arus aruhan tu yang akan pesongkan needle galvanometer tu. Okey. Kalau dia bertentangan, okey. Bertentangan arah, okey. Tapi kalau dia sama arah tak boleh. Okey, dia bertentangan arah, okey, boleh. Faham? Faham cikgu. Okey. Nombor 30 berapa ni? 37. Okey. Menunjukkan satu lita yang menyalakan mentol pada waktu siang. Okey, sekarang kita nak menyalakan mentol pada waktu siang. Macam mana nak menyalakan mentol pada waktu siang? Kita perlukan arus IC. Okey, IE dan IC. Ini IC, kolektor. Sebab ni kaki kolektor. Ni kaki ammeter. So IE kena ada, barulah IC boleh ada. IC arus kolektor. So kena ada IB, baru ada IE. Arus tapak kena ada. Macam mana nak ada arus tapak? Voltan tapak kena tinggi. Okey, macam mana nak bagi voltan tapak kena tinggi? Voltan kat atas ni kena rendah. Voltan kat lita atas ni kena rendah. So sebab kat sini voltan ni dia akan agihkan. Dia akan agihkan berdasarkan rintangan. Kalau rintangan kat sini rendah, automatik voltan kat sini rendah dan menghasilkan voltan lita tapak tinggi. Ini kita panggil lita tapak bawah ni. Voltan lita tapak kena tinggi untuk menghasilkan arus tapak yang tinggi. Bila arus tapak tinggi barulah ada arus pemancar dan barulah ada arus pengumpul.
barulah mentor boleh menyala. Faham konsep dia? Okey, faham tak konsep dia? Boleh faham tak konsep dia tu? Faham cikgu. Okey. So kita perlukan voltan tapak yang tinggi ya. So untuk menghasilkan voltan tapak tinggi, voltan dekat litar atas kena rendah. So resisten dekat atas tu kena rendah. Rintangan kat atas tu kena rendah. Okey, rintangan kat atas tu rendah bila waktu siang. Bila waktu siang, rintangan kat atas ni rendah lah. Sebab siang terang. Bila terang, kita ingat bila waktu siang terang, senang nak lalu. Rintangan akan jadi kurang. Halangan kurang. Bila siang kan kita nampak. Jadi kita tak senang langgar objek-objek kat tepi-tepi. So rintangan pun jadi rendah. Macam tu. So untuk LDR ni rintangan dia rendah, automatik voltan dekat atas ni pun rendah. Bila voltan kat atas rendah, automatik voltan litar tapak akan jadi tinggi. Bila voltan litar tapak tinggi, arus tapak akan jadi tinggi dan transistor akan dihidupkan. Transistor akan dihidupkan, arus pemancar akan mengalir dan arus pengumpul pun akan mengalir menyebabkan mentor menyala. Okay. So, bagaimana untuk menyalakan mentor pada waktu malam? Okay, untuk menyalakan mentor pada waktu malam, just tukarkan. Okay, tukarkan kedudukan dia dekat bawah LDR ni. So, bila awak tukarkan LDR dekat bawah, okay, LDR ni letak kat bawah. Okay, jadi waktu malam, rintangan tinggi kan? Betul tak? Sebab malam susah nak lalu, gelap, betul tak? Betul tak pelajar? Betul tak? Bila malam, rintangan tinggi, susah nak lalu. Jadi rintangan LDR ni sebab kita dah tukar ke tempat dia, so rintangan LDR akan jadi tinggi. Sini. Jadi voltan tapak akan jadi tinggi waktu malam. So arus tapak pun akan jadi tinggi, transistor pun dihidupkan. Jadi mentor pun menyala lah waktu malam. Boleh faham ke tak? Tani boleh faham tak? Cikgu tak berapa faham. Rintangan dia tinggi sebab kat waktu malam cahaya susah nak dapat Dia macam ni. Dia termistor dengan LDR. Dia ada ciri dia. Okey, kalau LDR, ciri LDR ni bila malam rintangan tinggi. Bila siang rintangan LDR tu akan automatik jadi rendah. LDR ni light dependent resistance. Perintang yang peka cahaya. So dia peka pada cahaya. Bila ada cahaya je rintangan dia rendah. Bila tak ada cahaya malam rintangan dia tinggi. Faham tak? Dia ada ciri dia. Dia purposely dia buat macam tu. Okay, kalau termistor pula. Okay, kalau termistor iaitu perintah peka haba. Termistor. Okay, termistor perintah peka haba. Bila ada haba ataupun suhu tinggi, rintangan dia akan jadi rendah. Okay. Bila haba rendah, rintangan dia tinggi. So tahu dia punya ciri dia Pani. Faham tak Pani? Hello. Boleh dengar tak? Faham tak? Boleh. Ciri dia? Okey, jadi berdasarkan ciri ni, kalau awak tengok LDR, rintangan tinggi tu waktu malam. LDR, rintangan tinggi waktu malam. Jadi untuk, lepas tu awak kena tahu prinsip kerja transistor ni. Okay, awak kena tahu prinsip kerja transistor pula. Transistor ni dia boleh hidup, dia boleh dihidupkan sekiranya ada arus tapak atau apa ni. Okey, ada arus tapak. Yang lain pun dengar, kalau ada arus tapak yang tinggi, transistor ni baru boleh hidup. Nak dapatkan arus tapak yang tinggi, voltan tapak kena tinggi. Barulah arus tapak tinggi sebab V sama dengan IR.
So bila voltan tinggi, arus yang terhasil pun tinggi. Okey, faham tak sampai situ? So kita nak hidupkan transistor je mesti arus tapak tinggi, mesti voltan tapak tinggi. Barulah transistor boleh dihidupkan. Macam mana nak dapatkan voltan tapak yang tinggi? Rintangan dekat bahagian bawah ni kena tinggi lah. Okey? Rintangan kat bahagian bawah kena tinggi. Macam mana nak rintangan bahagian bawah litar tapak tu tinggi? Kita letaklah RDL tu dekat bahagian bawah ni. Jadi bila malam je rintangan dia tinggi. Bila malam rintangan tinggi, voltan tapak tinggi, arus tapak pun tinggi, transistor boleh menyala. Mentor pun menyala. Transistor boleh dihidupkan. Transistor dihidupkan. Dan mentor pun boleh menyala. Faham tak, Fani? Yang lain faham? Faham. Konsep dia tu. Konsep prinsip kerja transistor dan ciri-ciri LDR dan thermistor. Macam mana kita nak melengkapkan dia supaya dia boleh bekerja. Okey? Okey. Jadi tukar gantikan LDR R1 dengan R3 tu. Okey. Kemudian nombor 38. Berapakah tenaga kinetik fotoelektron yang dibebaskan apabila cahaya dengan panjang gelombang 6.2 darab 10 kuasa negatif 6 meter dipancarkan ke atas permukaan. Okey, dia bagi fungsi kerja. Kemudian dia bagi panjang gelombang. So yang ini kita guna formula. Kita ada formula. Sini. Guna formula nombor 35 dan 36. 35, 36 dan 38 tu lah. Okey, W nombor 36, W tu prinsip kerja. Okey. Guna formula tu Okey, prinsip kerja. Berapakah tenaga kinetik? So kita ambil tadi HF formula nombor 36 sama dengan W tambah setengah MV kuasa 2. Yang ni adalah tenaga kinetik. So soalan tanya berapakah nilai K ataupun tenaga kinetik ni berapa? Okay, so kita dah ada fungsi kerja yang ini. 1,1 elektron volt. And then kita ada H. Lepas tu dia bagi lambda. Jadi awak tukarkan F ni. Okay, C sama dengan F lambda. C ni hal laju cahaya. So F sama dengan C bahagi lambda. Masukkan H, C bahagi lambda. H nilai dia cari dekat depan kat sini H. H ada nombor 38. C nombor 31 tu nilai C. Okay. Faham tak? Lepas tu gantikanlah. Masukkan nilai-nilai lepas tu dapatlah jawapan dia C. Okay. Ada ke tak ada ni ke saya seorang je ni? Ke terputus ke apa? Ada masalah ke nak kira ni? Pelajar yang lain tu? Tapi I dapat negatif. Dapat negatif? Memang kan awak HF tolak dengan W. HC per lambda tolakkan dengan W. Samakan dengan K. Tolak. Awak tolak tak? Tolak cikgu. Tolak? Dapat I dapat negatif? negatif 0.1. Negatif 0.1. Semua dapat sama juga negatif ke? Kamu dapat sama negatif? Saya dapat positif. Boleh snap jalan kerja tak kamu? Okay. Nanti snap jalan kerja. Okay. Kita pergi sementara tunggu kamu snap, kita pergi soalan lain pula. Nombor 39. Bagaimanakah keamatan mempengaruhi arus fotoelektrik? Keamatan berkadar terus dengan kesan fotoelektrik. Okay, bila keamatan cahaya bertambah, kesan fotoelektrik maksudnya arus fotoelektrik tu, elektron yang terhasil tu bertambah. Okay. Okay, nombor 40. Okay, yang ini tenaga yang dibebaskan. Maksudnya gunakan E sama dengan MC square. Okay, betul.
So kita tengok common punya tu. Okay. Ni. Okay. So masukkan nilai HC bahagi lambda. HC bahagi lambda. Samakan dengan fungsi kerja. Tukarkan elektron volt tu dulu kepada joule. Okay. Kena tukar kepada joule. Macam mana nak tukar? Kena darabkan dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 20. Nilai apa tu? Nilai elektron kan? Betul? Betul. Kena tukarkan elektron darabkan dengan nilai elektron. Nilai elektron boleh tengok kat kalkulator pun ada. Tekan constant E. Lepas tu dapatlah unit K tu dalam unit joule dulu. Lepas tu tukar balik kepada unit elektron volt. Boleh tak Madi? Boleh tak Madi? Cikgu, saya still tak faham cikgu. Apa dia? Tak faham. Tak. Awak kena tukar dulu W fungsi kerja tu 0.1 elektron volt awak kena tukar dulu kepada unit joule. So 0.1 tu kena darabkan dengan elektron. Nilai elektron 1.6 darab 10 kuasa negatif bukan negatif 19 ke kamu? Negatif 20 negatif 19? Saya salah tulis. Negatif 19 kan? Ya. Awak snap lagi sekali. Tolong betulkan. Negatif 19. Sebab saya ingat nilai elektron negatif 19 bukan negatif 20. So tukar Madi. Tukar kepada joule dulu. Elektron volt tukar kepada joule. Lepas tu tukar balik. Dah dapat jawapan tu nanti tukar balik kepada elektron volt. Nanti kamu akan buat jalan kerja dia. Okay, yang lain? Boleh? Kalau ada apa-apa boleh tanya kat mentor ataupun tanya dekat saya. Nanti kamu akan select jawapan yang betul. Awak delete balik yang asal ni. Lepas tu kamu bagi jawapan yang betul kamu. Okey. Okey pelajar, itu sahaja untuk hari ini. Besok saya kena pergi buka gelang kuarantin. Saya kuarantin sampai esok 29 kan? Okey, esok saya akan pergi buka gelang kuarantin. Jadi boleh tak kita buat sebelah petang ke? Awak ada kelas tambahan sebelah petang? Petang ke malam ke? Cikgu, petang ada tuition cikgu. Kalau malam ada tuition. Ataupun hari Khamis pagi. Khamis saya boleh cikgu. Kita tukar Khamis pagi pukul 10 sampai pukul 12 untuk bincangkan set 3 dan set 4. Tu tolong buat kertas objektif set 3 dan set 4. Saya nak orang lain orang lain nak pula hantar kat saya, jadi saya boleh tengok. Depan ni bagus lah dia scan, dia hantar kat saya. Orang lain pun boleh juga hantar kat saya. Harid ke, Najmi ke. Okey? Tolonglah buat. Kalau awak tak buat macam mana konsep